Rentasan berita edisi 747 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. PRN Sabah yang menang jadi arang. Rakyat tak peduli duit 1MDB dicuri. Pakar jelas peranan YDPA sebagai penjaga perlembagaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Istiadat angkat sumpah Ketua Menteri Sabah yang baharu akan berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Tun Juhar Mahiruddin di Istana Negeri esok pada jam 10.30 pagi. Datuk Haji Jinur dari Bersatu dilaporkan diisytiharkan sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16 oleh Gabungan Rakyat Sabah GRS selepas perbincangan antara Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan PBS. Pemilihan itu mengakhiri kemelut siapa yang patut jadi Ketua Menteri Sabah ekoran keputusan pilihan raya negeri baru-baru ini yang tidak mempamerkan kemenangan besar mana-mana gabungan parti politik. Pilihan raya negeri kali ini menyaksikan Gabungan Rakyat Sabah atau GRS memenangi 38 daripada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Dalam gabungan ini, UMNO menang 14 kerusi Dewan Undangan Negeri, manakala Bersatu 11 kerusi, PBS 7 dan STAR pula 6. Sementara itu, Warisan Plus yang terdiri daripada Warisan memenangi 23 kerusi, DAP pula 6 kerusi, Keadilan 2 dan UPKO 1 berjaya menawan 32 kerusi. Presiden Warisan Datuk Seri Syafiee Apdal yang memenangi paling banyak kerusi Dewan Undangan Negeri gagal terpilih sebagai Ketua Menteri Sabah. Demokrasi apa ini? Inilah politik yang menang jadi arang. Ahli politik yang melompat tetap dimenangkan oleh rakyat yang tidak melihat perbuatan mereka sebagai satu pengkhianatan mandat. Bagi pemimpin tertinggi UMNO pula, kemenangan calon-calon mereka tidak membawa ke jawatan utama yang sangat didambakan itu, iaitu Ketua Menteri. UMNO terpaksa mengalah kepada Bersatu yang dipanggil oleh beberapa pemimpin mereka sebagai pengkhianat. Suka tak suka, UMNO sebenarnya ketandusan pemimpin dan harus bergantung kepada Datuk Bong Mukhtaradin yang sedang berhadapan dengan pertuduhan rasuah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Keadaan ini memudahkan Bersatu Sabah menjerut UMNO agar patuh kepada kehendak parti dalang tebuk atap itu. Adakah Syafiee Apdal yang partinya memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri paling banyak bersedia menjadi arang sahaja? Sabah kini berdepan dengan pandemik COVID-19 yang menjejaskan sektor ekonomi negeri itu dengan teruk sebagaimana di tempat-tempat lain di seluruh dunia. Sementara itu, Syafiee Apdal bangga mengharapkan keajaiban untuk membentuk kerajaan Sabah yang baharu. Beliau dipetik media sebagai berkata bahawa Warisan Plus adalah satu-satunya parti dengan kerusi terbanyak di Dewan Undangan Negeri yang baharu walaupun pakatan itu gagal mencapai 37 kerusi yang diperlukan untuk majoriti. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengundi di Sabah kerana memberikan sokongan yang kuat kepada Warisan Plus pada pilihan raya negeri ke-16. Kita dapat melihat bahawa satu parti dengan kerusi terbanyak adalah Warisan dengan 29 kerusi, katanya seperti dipetik. Kalau semua parti besar yang bertanding mendakwa mereka merupakan pemenang, walaupun jadi arang, siapa pula yang kalah? Sebenarnya yang kalah bukan pengacau yang hilang wang deposit pilihan raya, tetapi yang kalah ialah pemilih yang terkesima dengan janji manis pilihan raya umum dan kertas ungu gambar wajah YDPA. Susuk pemilih sebegini mungkin masih bernafas, tetapi roh mereka sudah lama kalah dan menjadi abu. Mahkamah Tinggi menolak pembelaan Datuk Seri Najib Razak bahawa kecurian wang SRC International, anak syarikat Wan Malaysia Development Berhad 1MDB itu dilakukan tanpa pengetahuannya oleh Low Teck Jo atau lebih dikenali sebagai Joe Low. Selama lebih 4 dekad, Najib, anak bekas Perdana Menteri Malaysia, almarhum Tun Abdul Razak menguasai senario politik Malaysia.
Pada 3 April 2009, Najib menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. Tidak cukup kuasanya sebagai Perdana Menteri Malaysia, beliau juga memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan, Pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB dan Penasihat Emeritus SRC. Kerana itu beliau seolah-olah kebal dari siasatan walaupun $4.5 bilion Amerika, kira-kira 18.8 bilion ringgit dilaporkan hilang dari dana pelaburan kerajaan yang di depan hidungnya. Namun pada Selasa 28 Julai 2020, kekebalan berakhir. Najib akhirnya dipertanggungjawabkan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mensabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib itu atas kesemua 7 pertuduhan menyalahgunakan kuasa berhubung dana RM42 juta dari SRC International sendirian berhad. Keputusan disampaikan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pasukan pendakwaan bagi tuduhan berkenaan. Najib didapati bersalah di bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kesimpulannya, dalam penghakiman saya, setelah mempertimbangkan semua bukti yang dikemukakan di mahkamah ini, saya dapati pihak pembelaan tidak berjaya membantah anggapan mengenai keseimbangan kemungkinan atau menimbulkan keraguan munasabah terhadap tuduhan terhadap tertuduh di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009, kata Muhammad Nazlan di Petik Media. Najib didapati bersalah atas 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan menyalahgunakan kuasa yang membabitkan dana SRC International. Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Wang yang dicuri menurut pendakwa raya Amerika Syarikat digunakan antara lain untuk membeli sebuah kapal layar mewah di Equanimity, lukisan Picasso serta membiayai filem separuh lucah Hollywood yang bertajuk The Wolf of Wall Street. Kira-kira $1 bilion Amerika ataupun 4.2 bilion ringgit daripada wang itu pula didakwa dimasukkan ke dalam akaun bank peribadi Najib. Pada 10 Mei 2018, Najib kehilangan kuasanya di 1MDB. Sejak itu barulah pertuduhan boleh dibuat terhadap bekas Perdana Menteri Malaysia itu. Namun, menariknya, Najib tidak duduk dalam penjara walau 1 hari. Beliau kesana ke sini berkempen dalam pilihan raya negeri, menulis di Facebook dan sebagainya tanpa sebarang sekatan. Anehnya beliau mendapat sokongan Ruwaibidah yang menjaja retorik bangsa dan agama. Nampaknya mereka lupa peringatan Rasulullah SAW dalam sabda baginda, akan datang melanda manusia tahun-tahun yang sangat menggodakan sehingga dipercayai pembohong, dibohongi orang yang benar, amanah diberikan kepada pengkhianat dan dikhianati orang yang benar-benar amanah. Golongan Ruwaibidah, yakni orang yang jahil bercakap. Lalu ditanya siapakah itu? Sabda baginda, apabila orang yang bebal bercakap perkara yang besar. Riwayat Ibnu Majah. Kehadiran Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang, Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan dan Ahli Majlis Syura Ulama PAS Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali dan kediaman Najib pada malam beliau dijatuhi hukuman adalah bukti nyata siapa sebenarnya golongan Ruwaibidah di Malaysia. Malang sekali rakyat diseret untuk mempercayai golongan ini, bukan Hakim Muhammad Nazlan yang pakar dalam undang-undang jenayah korporat. Kesian kepada rakyat Marhain yang terus tertipu. Bekas pensyarah dan pakar undang-undang perlembagaan Dr. Abdul Aziz Bari membidas kenyataan Dr. Syamrahayu Abdul Aziz bahawa hanya Perdana Menteri layak menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi menyatakan sama ada masih mempunyai sokongan majoriti atau sebaliknya. Ketua Pembangkang Perak itu menyifatkan Syamrahayu Abdul Aziz keliru dan gagal memahami peranan Yang di-Pertuan Agong khususnya sebagai penjaga perlembagaan yang memerlukan baginda mendapat maklumat dan perspektif yang betul mengenai keadaan semasa negara. Kelihatannya dia, yakni Syamrahayu, keliru dalam soal nasihat Perdana Menteri atau kerajaan kepada Agong mengenai pentadbiran negara. Itu memang dalam autoriti Perdana Menteri atau kerajaan yang memerintah, katanya di Petik Malaysia Kini. Menurut beliau, dari segi itu ia tidak bermakna Agong tidak boleh mendengar pandangan pihak lain. Jika tidak, masakan ada apa yang disebut sebagai the right to advise, to warn,
and to be consulted di pihak raja. Ini semua memerlukan seseorang raja itu mendengar dan mendapat perspektif yang pelbagai dan bukan hanya dari Perdana Menteri sahaja, ujarnya. Terdahulu Syam Rahayu memetik perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan yang menurutnya jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, dia harus meletakkan jawatan atau meminta Parlimen dibubarkan. Katanya Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu menggunakan saluran demokrasi bagi membuktikan beliau mempunyai sokongan ahli Parlimen untuk menjadi Perdana Menteri. Apa saluran demokrasi itu? Ia adalah usul undi tidak percaya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin di Parlimen dan bukannya menghadap Agong. Aziz Bari juga membantah dakwaan Ahli Parlimen Santubong Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bahawa Perlembagaan Persekutuan melindungi seorang Perdana Menteri daripada disingkirkan dari jawatannya. Kata Aziz, yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk menyingkirkan mana-mana Perdana Menteri yang enggan mengundurkan diri ketika dia tidak lagi memiliki majoriti di Parlimen. Dia, iaitu Wan Junaidi, jelas keliru antara keselamatan fizikal dan ketetapan perlembagaan. Artikel 43 adalah mengenai kedudukan perlembagaan, bukan keselamatan Perdana Menteri atau fizikal, kata Aziz dipetik Malay Mail Online. Ahli Dewan Undangan Negeri DAP Tebing Tinggi itu berkata perspektif bahawa hanya Perdana Menteri boleh menghadap Agong berbahaya dalam konteks demokrasi raja berperlembagaan. Kesan daripada pandangan sedemikian ialah raja akan dilihat sebagai boneka kerajaan yang ada, sedangkan idealnya ialah raja dan istana perlu berada di atas politik kepatian. Raja perlu menjadi faktor penyatu untuk semua rakyat, katanya. Kenyataan Syam Rahayu itu turut disanggah oleh bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin. Dengan hormatnya, pada pandangan saya, kuasa YDPA untuk bertemu dengan sesiapa sahaja, apalagi ahli parlimen yang mendakwa bahawa dia mempunyai bilangan yang diperlukan, adalah teramat luas walaupun dikenali sebagai raja berperlembagaan di bawah Perlembagaan Persekutuan, katanya dalam satu kenyataan. Beliau meminta Syam Rahayu membaca dan memahami penghakiman penuh Mahkamah Persekutuan dalam kes rampasan kuasa di Perak, iaitu Datuk Seri Nizar Jamaluddin melawan Datuk Seri Zamri Kadir. Adakah dia menyiratkan bahawa YDPA salah dalam menyetujui untuk menerima menghadap Datuk Seri Anwar Ibrahim? Apakah dia juga menyiratkan bahawa YDPA tidak dinasihatkan secara sah atau benar oleh mana-mana penasihat undang-undang untuk bersetuju bertemu Datuk Seri Anwar Ibrahim? Soal Hanifah, di mana Syam Rahayu dan Wan Junaidi ketika Muhyiddin Yassin menepuk atap Februari lalu? Janganlah mengaku pakar kalau tidak mampu berhujah secara adil selain bijaksana. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera, kita jumpa lagi.